Assalamualaikum, salam Sabtu 4 September 4.42 minit petang. Okay, saya nak buat kerja amal sikit ni. Kerja amal masyarakat. Sebelum ni saya dah tunjuk di mana macam mana saya dapatkan hasil screener dari TradingView ni dan hantar kepada Telegram. Dalam masa yang sama saya juga simpan setiap kali dihantar ke Telegram tu saya hantar satu lagi kopi ke database. Tujuan dia, ni saya tunjuk contoh ya. Ini saya buat masih dalam local punya PC saya ni. Contoh katalah screen untuk volume power. Okay, apa yang saya buat atau apa yang saya cuba nak dapatkan dari sini, saya nak dapatkan satu kesimpulan di mana screener yang saya selalu cakap ni, volume power ni, saya nak tahu dalam sebulan bila waktunya yang paling power, ataupun saya nak tahu kenapa bila kita dapat email tu, contoh macam Shopee ni kan, sampai 23 kali. Kalau ikut pada chat dia, besar ni je candle dia, dan kenaikan dia pun cuma 3%, 3.28. Tapi saya rasa kenapa dia jadi terlalu banyak, sebab berdasarkan screener yang saya pakai ni, saya kata kat sini percent change above 3%. Jadi saya rasa lah, sebab dia ni pun naik pun 3.28. Jadi dia antara naik turun. Dia turun satu bit je mungkin dia dah di bawah 3%. Lepas tu dia naik lagi 3%. Jadi screener yang TradingView ni, asalkan dia cukup isyarat dekat sini, ni yang percent change above 3% ni, dia trigger lah. Itu menyebabkan kemungkinan besar dia jadi sampai 20 ni 23 kali. Kalau kita tengok yang buyer holding pun saya rasa sama juga. Okay, ini 4.4%. Kenapa dia banyak kali? Okay, yang ini yang saya perasan lah bawa masukkan, sebab data yang saya ada ni pun baru lagi. Saya rasa daripada baru 20.8 sampai sekarang. Jadi tak banyak lagi data dia. So nak kata 3% pun mungkin ya juga. Dia naik turun. Dan juga mungkin juga melibatkan exposure above ni, memang sepatutnya dia dah above lah. Volume, kalau ikut sini screener ni, harga mesti 3% ke atas dan mesti ada average volume 30 hari ni 1 million. Ini mungkin tak terusik lah mungkin lah. So mungkin volume dekat sini 500k ke 50, mana 500k ke atas. Dia cecah saja 500k ke atas, dia trigger. Kan nanti kan kalau dia naik 501 kan trigger lagi. Yang itu saya tak check lagi, tapi saya rasa kemungkinan besar melibatkan dua benda ni lah. Ataupun RSI ni pun boleh jadi juga. Tapi RSI ni jarak dia agak jauh, 50, 72. Ataupun mungkin ketika RSI dia mungkin antara 45 nak masuk 50 tu, dia naik kan, dia turun, dia naik kan. Tapi serang cerita semua berdasarkan harga kan, pergerakan harga ni menyebabkan kemasukan dia yang hantar ke email terlalu banyak, dan kita tak boleh nak kontrol benda tu, kecuali kita punya filter tidak berdasarkan benda-benda macam ni lah. Mungkin kalau moving average crossover kan, dia cuma sekali jadi kan. Tapi kalau kata dia patah balik, keluar kan, masuk balik. Macam itulah saya rasa ni. Dan ke seterusnya, kalau rasa mungkin saya nak, bila data ni dah banyak, mungkin saya nak tengok pattern lah. Macam saya selalu kata, volume power ni, kalau result dia sikit keluar, sikit maksud saya bukan yang ni ini yang masuk dalam email, ini yang ada hasil dalam ni. Maksudnya selalu saya ulang, kalau bawah 10 volume power untuk hari yang itu, mana marketnya tak berapa cun. Sebab yang ini total, dia tak bagi tahu apa yang dah dihantar. Yang ini saya dapat apa saja yang dihantar. Tak kisahlah kalau dia dah ada lagi ke atau tak ada lagi. Jadi mungkin saya nak buat
Bila data dah banyak, saya nak tengok pattern lah. Betul tak seperti apa yang selalu orang kata kan, awal bulan market okey, hujung bulan market tak okey. Bila dah dapat pattern tu nanti, ataupun kita dah boleh mungkin lah, sebab benda ni kena panjang lah. Data dia perlu banyak. Saya tak berdasarkan, buat masa sekarang saya tak ambil apa kejadian filter ni ya. Saya ambil untuk analyse apa yang screener ni hantar. Mungkin satu masa nanti kalau benda ni okey, kita boleh, kalau ada screener jenis lain ke, mungkin kita boleh pakai model yang sama untuk buat pattern ke, nak check kan. Yelah, kita selalu buat screener kan. Lepas tu kita kata, oh screener kita bagus. Betul ke bagus? Ada tak data yang membuktikan screener tu bagus? Something yang macam tu lah. Okay, di bawah ni satu lagi, sebab saya ada, sebab kita bila kita simpan dalam database, kita ada boleh check balik lah previous day punya kejadian. Sebab TradingView ni kan dia tak ada patah balik ke belakang kan. Sebab benda ni selalunya kita, macam saya pakai share investor je lah yang ada, yang untuk tengok. Contohlah William Power hari ni, nak tengok yang semalam punya, nak tengok yang kemarin punya. Kalau bila saya dah buat database ni, saya boleh double check balik. Sebab data semua dah ada dan tarikh pun dah ada. Dan benda ni saya buat auto, tak adanya manual lah. Dulu rajin juga buat, setiap hari petang-petang tu kan, ambil William Power ni punya screener ni, hasil ni, dan download jadi CSV, export screener data tu CSV, lepas tu saya jadikan Excel file ke. So benda ni, yang ni kan kena buat manually, satu hari sebenarnya. Jadi kalau dah buat benda ni kan, benda ni auto, jadi senang banyak lah. Saya jalankan skrip tu, so skrip tu akan buat kerja dia. Jadi untuk yang paparan ni, atas ni, ini masih cuma orang kata sketch je lah. So ni semua screener stok yang keluar untuk 1 hari bulan 9 ni. Inilah stok yang muncul dalam screener Volume Power. Saya kumpulkan dia by sector, dan nampak gayanya industri produk ni sepanjang 2 minggu, seminggu 2 minggu ni dia lebih, mana tumpuan lebih kat situ lah kan. Kita nampak volume power ni, kena faham dulu lah apa maksud volume power. Saya dah buat video volume power ni terlalu banyak, ada sampai satu tu 7 siri, 6 hari ke 7 hari saya buat cerita pasal volume power ni. So tengok dulu screener ni, apa yang dimasukkan volume power dan apa yang kita nak buat sebenarnya volume power ni. Saya dah kata banyak kali, volume power ni bukannya magic ke apa. Bila kita dapat, kita nak tengok. Dan kalau kata pakai trend cycle ni, kita nak tengok kedudukan waktu tu, adakah masih dalam cycle, ataupun di luar cycle, ataupun dah dekat dengan sampai target, ataupun baru permulaan. Contoh itu tujuannya volume power, sebab nak tunjukkan yang stok tu memang, ini cerita stok yang bergerak hari ni je, yang cukup syarat, yang bergerak cukup syarat hari ni. Betul, saya buat top 10 daily ni 40 ni, inilah 40 kali ni hentam ni. Gila, dapat email help tag sampai 40 kali. Tak, so, bayangkanlah kalau satu hari nanti screener ni boleh pakai webhook, meletup lah. Okay, di bawah ni kalau total stok dia 40, inilah individual stok yang muncul. Saya sort by sector, consumer ni lah, ni apa yang ada semua. Dan untuk ni saya ada pakai 2 screener, tak apa, nanti saya cerita yang bawah tu, yang screener satu lagi. So yang ni okay, sebab saya data tak banyak lagi, start pun 20 hari bulan 8, jadi saya boleh buat count all stock. Count all stock ni maksudnya sepanjang daripada 20 hari bulan 8 sampai sekarang, stok Bertis ni keluar 7 hari. 7 kali, bukan 7 kali dalam satu hari dia 7 kali. Kalau kata 20 hari bulan sampai sekarang ni, tempoh trading kita lebih kurang 15 hari. Dalam 15 hari tu dia keluar 7 kali. Dan kalau saya nak check hari apa yang dia keluar, so inilah 20 hari bulan, 23 hari bulan, 24 hari bulan, 26 hari bulan, 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. Maknanya dia pernah trigger. So macam ni lah KGB, Destiny. So yang untuk yang bawah ni macam ni lah cerita dia.
yang page yang apa ni, papan yang ni. Ini pun mungkin ada penukaran lah. Ini sebab ni semua sketch gambaran saja apa yang saya nak dengan data yang simple data, screener punya hasil, dan kita boleh buat macam-macam kan. Okay, next screener saya ada ni Trendband Golden Cross. Okay, ini data dia ada bermula 25,000 bulan saja. Okay, Golden Cross ni sebab ada yang bertanya, kalau kita tengok permulaan trend tak kisah trend band ke apa-apa ke apa yang kita pakai, permulaan trend tu selalunya akan bermula ketika trend band dah nampak cantik. Ni area sini, ni kira habis lah. So common selalunya bila trend band tu dah cantik, itulah permulaan kaki dia lah, first leg orang kata lah. Jadi saya buat satu screener. Semua orang dah tahu apa nilai, berapa line apa semua kan, dan buat je lah. So sambil saya hantar boolean power tu, saya buat juga screener yang ni, masukkan sekali. Jadi kalau kita tengok RSB, Maybank, RSB. Okay, sebab benda ni dia moving average, dia akan keluar. Kalau kat sini RSB keluar pada 25 bulan 8, 25 bulan 8. Okay, so 25 bulan 8. Untuk moving average yang macam ni, ataupun untuk list yang Tremor Cycle ni, saya lebih galakkan first kalau betul dia keluar, jangan menggatal ikut lah. Kecuali kalau kita nampak masih lagi di bawah target. Saya cadangkan kalau buka mana-mana trend band pun, ni stok besar lah. Kalau buat kita jarang boleh stok yang macam ni kan. Kalau boleh, bayangkan dia stok kalau nak naik akan naik, turun dan naik balik, tak? Untuk dia buat yang macam itulah. Jadi kalau nampak screener ni, masuk dalam watchlist dan tunggu something yang kita dekat mana yang sepatutnya kita tunggu. Okay, ini kita akan cerita kemudian lah. Tapi saya dah pernah buat video ni. Dia cerita dia pasal EMA, menunggu EMA 50 lah. EMA 50 masa kalau kita tunggu dia naik dan kita tunggu dia pull back. Kalau kata waktu dia tengah naik ni, boleh je follow macam saya kata tadi. Kalau dia masih di bawah target, boleh je. Kalau kita ambil cari yang the spec ni, mungkin mau Salcon Eco World. Dia tak bagi pullback, tapi dia punya pullback jenis, kan kita ada lokasi tumpah naik, ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang ni melintang dan tegak. So ini lebih kepada tegak dan melintang, naik sikit. Lagi tadi Eco World, bukan Salcon. Dia keluar pada 25 bulan kat sini. Yelah, dia tak jadi macam tu, tapi ini saya tunjuk yang nampak naik lah. Okay, kalau test hari lain kita ada AYS, SolarWest, BP Plant. Okay, kita tengok AYS dulu. Okay, so apa nak tunggu? Nak kejar lagi ke? Boleh je kejar, sebab kadang-kadang dia boleh gila, dia nak sampai naik lah. Tapi kalau boleh, kalau boleh lah, kalau main kejar-kejar, stop lossnya kena letak sedekat yang mungkin, at least low yang semalamnya. Kalau tak nak, dia akan sampai dia sangkut kejap lagi, ni turun, okay, kita boleh masuk kat sini. Kalau tak, sampai dia dah tak buat new high, tandakan high yang terbaru, kita boleh tumpang kalau dia breakout sekali lagi. Ini cara nak masuk entry breakout tu ada dalam Tremor Cycle punya siri video nombor, saya tak ingat, tapi cara macam mana kita nak cari entry tu. So dalam ni macam itulah cerita dia. Saya cuba buat tapi dalam contoh lah kita nampak
satu benda yang macam okay, MyG. Saya dah nampak satu tadi ya. MyG. Okay. So ni cerita dia. So sekarang kita kat sini. Tunggu masa bila nak entry breakout, next breakout, atas ni lah. Tapi kalau kata, sebab tu saya buat trend cycle ni. Kalau kata selalu kalau saya nak tunggu yang ni berjanggut, tunggu. Berjanggut nak tunggu dia pullback lah apa semua. Kadang saya akan terlepas lah stok-stok yang pullback ni kan. Dan saya buatlah screener berani mati. Dan bila masalah berani mati ni, kita akan dapat banyak stok yang start jalan ke tak jalan ke. Macam ni, kalau macam ni kita akan dapat mungkin seawal yang mungkin dan cuma nak tunggu pullback je lah. So bila saya buat trend cycle, sementara nak tunggu dia pullback, so kita dah ada signal-signal yang macam ni kan. Ni B, T. Ini tujuan ni saya buat trend cycle, supaya kalau tak mampu nak tunggu pullback, kita dah ada signal-signal yang ni lah. Tak, saya jumpa sign plan. Kat situ. SIM plan. SIM Darby. Okay. So SIM Darby ni keluar hari semalam. So Jumaat. Hari Jumaat. So kat sini SIM Plantation 3/9. Okay. Untuk chart yang mana pattern dia dah okay trendband yang atas ni kat atas dan purple line ni kat bawah, kita boleh buat satu trend line dan tunggu, kalau berani tunggu masuk kat bawah ni lah, purple line ni sebagai stop loss. Tapi kalau kata tak nak, tunggu sampai dia breakout. Sebab kita nak membayangkan dia macam ni lah. Tapi stok ni yelah, walaupun downtrend, sebab kalau jumpalah stok yang selalu orang kejar lah, yang mampu milik lah orang kata, bentuk-bentuk macam ni, trendband dia dah cantik, boleh je buat trend line menurun. Kalau tidak, trading plan dah ada dah. Ni dah B, dah T. So ni kita ada B satu lagi, kita dah ada kawasan target, kita dah ada stop loss. Hampir sama je stop loss dengan area purple line lah. Saya akan cuba hantar maklumat ni, buy sector contoh atau top daily ni, every waktu tengah hari dan juga petang kepada Telegram group, Telegram channel. Dan sebab kalau untuk saya paparkan benda ni, mungkin tak boleh kot, sebab saya tak ada server lah. Saya punya Synology tu untuk view daripada luar memang tak cukup lah. Tak cukup power lah. Saya try tu hari untuk 3 orang view pun dia dah terhenjut-henjut dah kan. Tapi saya cuba hantar maklumat summary ni kepada Telegram nanti. Okay, cerita pasal Telegram. Okay, mungkin saya, siapa yang tengok video yang sebelum ni, saya dah beritahu yang saya nak open satu channel khas lah untuk keluarkan screener ni. So ini channel ni saya buat untuk testing. So memang saya tak open lah. Tapi saya akan buka satu, dan data dia yang dapat macam ni masih lagi tak ada industrial product punya apa ni, dia punya sektor. Apa yang kita akan dapat nanti, saya ambil contoh sebab saya masih running kat PC ni, saya tak runningkan dia dekat saya punya server. Contoh yang ni kalau saya run, dan kalau kita tengok nanti dalam channel tu akan dapat ni lah, macam Scopy, industrial product. Dia ada saya letak sektor kat sebelah dia lah. Dan juga kalau klik ini nanti akan pergi kepada link di mana chart tu ikut saya punya template yang saya share untuk trend cycle. Tadi kan saya suruh rakan-rakan kita test kan. Okay, saya akan buat ni. Tapi sebelum nak buat, termasuklah nanti kita akan dapat extra yang ni lah. Sebab saya boleh buat satu skrip yang run every, kalau kata 12.30 tu market dah tutup, mungkin 12.45 saya akan hantar maklumat yang ni masuk ke Telegram juga. Dan waktu petang nanti pun mungkin kita hantar summary dalam bentuk teks juga. Dan saya cuba susun yang seringkas mungkin lah, tak perlu ni.
Okay, macam mana nak open? Okay, semua benda ni perlukan kos. Untuk buat ni kan kos. Tapi bagi saya untuk run benda ni, kos dia terlalu minima. Tak banyak pun sebab saya memang, yelah, api apa semua pun dah terbayar. Walaupun kena bayar, ingat buat benda ni bukan yang orang kata tak ada kos. Mesti ada kos. Kos internet, ni kos TradingView, dan juga kos elektrik, sewa office, semua ada kos. Tak ada yang orang kata tak ada kos. So apa yang saya cadang, itu pun bergantung lah. Okay, kalau ikutkan saya punya TradingView ni, saya punya akan tamat bulan lambat lagi lah, bulan 11 nanti. Okay, apa yang saya cadangkan, kalau ada yang sudi menderma coin dia kepada akaun saya yang ni, dan cukup 12,480 coin, di mana saya boleh tambah, sambung lagi Pro Plus account yang ada sekarang yang bulan 11 nanti akan mati, sambung lagi 12 bulan, dan saya akan open Telegram channel tu sampailah expired next year nanti. Tak perlu bayar apa-apa dah, cuma cukupkan 12,480 coin saja. Unit 12,480 coin to buy this plan. So nanti next year sama juga, kalau ada yang sudi tambah coin lagi, saya akan sambung lagi dan sambung lagi. Telegram ni running, orang kata khidmat masyarakat lah. Dan macam mana dah dapat coin ni, dulu ada 100. Sekarang ni kalau ikutkan minimum, nampak macam ada $5, 500 minimum. $5 kalau kali 4, 5 kali 4, 20 ringgit. 20 ringgit tu macam mahal sangat lah. Sebab bagi saya mahal lah, sebab bagi free pun orang tak tengok, apatah lagi kena bayar 20 ringgit. Tapi cubalah 20 ringgit, bagilah dengan 20 orang, seorang RM1. So you dapat setahun. Channel ni saya akan aktifkan setahun dengan apa yang saya cuba cadangkan tadi. Saya akan tengok dulu kat sini lah. Kalau kata ada penambahan pada saya punya coin ni, kan saya dah boleh start buka. Tapi kalau tak ada penambahan, sunyi sepi kan, tak ada apa, dan tak payahlah, saya cuma tunjuk je lah macam biasa apa yang saya buat. Okay, selain daripada tu, macam mana nak ni, awak boleh pergi dekat, nanti cari dekat profile saya ni, dekat sebelah kanan nanti tak salah saya, sebelah sini nanti dia ada tulis cheers. Dulu dia tulis dia macam cheers lah, gambar coin tu. Klik situ dan boleh transfer coin lah. Kalau siapa dah ada coin, rasa macam nak derma kan dah ada coin, katalah ada coin tak pakai ke, ataupun lebih-lebihan ke nak bagi pun boleh jugalah. Saya tak kisah siapa yang bagi ke tak bagi, tapi saya kata cukup 12,000 yang tu, dan boleh upgrade saya punya ni ke Pro Plus sekali lagi untuk setahun, dan semua orang boleh pakai, siapa sajalah pakai, dan saya akan jadikan dia public je. Tugas saya akan maintain apa saja benda-benda ni, apa saja benda-benda terbaru yang saya nak buat, dan semua akan saya campakkan ke dalam Telegram channel tu. Tapi tak ada sembang lah. Saya memang tak perlu sembang lah. Dan selain daripada tu, kalau kata dekat mana saya pernah buat idea tu pun dekat bawah, nanti kalau pergi dekat, masuk kat komen tu pun dia ada macam contohlah, saya tengok ni. Okay, contohlah awak buka nanti dekat idea, dekat bawah sekali nanti dia ada comment with cheers. Macam ni kan, abang ni komen dia bagi 100 coin, 500 coin. So jangan risaulah, coin ni pun kalau ikutkan tak boleh cash out, dia cuma boleh redeem untuk yang ni je. Jadi jangan risaulah, kalau 20 orang share seorang RM1, rasa lah nanti brother ni tipu lah kan, rugi aku punya RM1. Tak ada, memang saya tak boleh nak buat lari RM1 tu. Dia cuma boleh redeem, setakat ni boleh redeem ni je. Kalau saya ada 10 juta coin pun boleh beli ni je, ataupun saya nak derma kepada orang lah.
Okay, saya rasa sampai maklumat ni. Faham. So next bergantung pada ni lah. Kalau ada peningkatan, saya dah boleh start open. Kalau tak ada, sunyi, sepi, then tak apalah. Okay, Assalamualaikum, bye bye.